Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sementara kita tunggu lebih ramai lagi orang untuk tonton live ini, insya-Allah. Kepada sesama sahabat-sahabat kita yang telah pun login, yang baru saja selesai solat maghrib, alhamdulillah, semoga Allah terima ibadah kita. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan bincangkan satu tajuk yang menarik, iaitu berkenaan dengan sebarkan salam, di mana kita insya-Allah akan menyentuh juga bab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda telah pun berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian ada satu hadis yang sangat penting di mana apabila penghijrahan beliau, baginda, dia telah memberitahu kepada sahabat-sahabatnya untuk bersebarkan salam. Dan insya-Allah kita akan kupas bab ni dan bagaimana kita boleh mengambil apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia sebutkan di situ, kita sambungkan ataupun kita lihat kembali daripada sudut contemporary, di sudut yang apa di masa yang kita ada sekarang ini, insya-Allah. Okey, untuk sahabat-sahabat kita yang baru saja menonton, tolonglah share video ini, insya-Allah. Mudah-mudahan daripada apa yang anda kongsikan itu, orang lain juga boleh mendapat manfaat. Dan sekiranya ada mempunyai sembarang soalan di sepanjang program ini, bolehlah sila komen ataupun tinggalkan soalan anda di ruang komen, insya-Allah. Okey, baik, kita teruskan, Brother Lim. Assalamualaikum. Brother Lim, baik ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Brother Lim busy ya, semalam live, semalam lagi pun live lagi. Wah, sangat busy ya. Sikit-sikit lah tu. Orang ada setengah sahabat tak sempat ya, so kita ada sikit ruang, sikit masa. Share lah apa-apa yang boleh sedikit, insya-Allah. Tetapi kan Brother Lim, saya dah rasa macam agak sedih sikit lah, sebab apa, kita dah nak pun habis sampai ke penghujung program Sinar Ilmu ni, di mana saya percaya sepanjang hampir 4 bulan ni kita telah pun berkongsikan ilmu sepanjang malam, dan kemudian kita dapati banyak orang yang memberi feedback yang sangat positif, di mana mereka berkatakan seperti contoh dalam waktu itu, waktu masih lockdown tu, mereka masih boleh menimba ilmu, mereka juga mendapat maklumat ataupun kita kata ilmu yang bermanfaat yang dikongsikan oleh para asatizah kita, dan juga mereka juga dapat banyak ilmu daripada segi bagaimana kita nak menyampaikan dakwah secara hikmah kepada saudara-saudara kita yang bukan Islam. Jadi insya-Allah pada malam ini, seperti mana yang saya bagi tahu tadi, tajuk pada malam ini adalah sebarkan salam. Okay, so apa yang kita nak mula pada hari ini ialah, mungkin Brother Lim boleh kongsikan dahulu, di kalangan non-Muslim ya, kebanyakan mereka ada satu kekeliruan bahawa mereka tidak dapat bezakan apa itu Islam dan apa itu siapa itu Muslim. Jadi mungkin mereka itu malah kalau kita lihat pun, sesetengah masyarakat Islam sendiri pun ada yang keliru, dia tak tahu bezakan. Jadi untuk permulaan ni, insya-Allah kita minta Brother Lim untuk kupaskan sedikit bagaimana kita nak terangkan kepada non-Muslim apa itu Islam dan apa itu Muslim, siapa itu Muslim. Silakan Brother Lim, tafadhal. Okey, terima kasih Brother Fadli. Dia begini, tentang isu faham Islam tak faham Islam ni, kebanyakannya orang dia tidak pernah mengikuti apa-apa kelas mengenai Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mereka tahu tentang Islam lebih kepada tulisan-tulisan. Okey? Dan kalau kita lihat ya, pada tahun 1800 hingga 1950, di barat saja yang bukan Islam telah menulis tidak kurang daripada 60,000 buku terhadap agama Islam. Nah, ini mungkin salah satu sebab di kalangan mereka, okey, walaupun tak kenal Islam, tak tahu Islam tu apa, okey, dan disebabkan tulisan itu, itulah yang mereka tahu tentang Islam. So di situlah salah faham mula. Yang kedua, mereka sendiri belajar kat sekolah. Sekiranya kamu mempunyai persoalan mengenai apa-apa isu, rujuk kepada pakar dalam bidang itu. Kalau mereka sakit gigi, mereka tak akan pergi jumpa doktor biasa. Mereka akan jumpa doktor gigi. Mereka tahu jumpa pakar. Kalau electrical punya isu, dia akan cari electrician. Dan dia tak akan cari electronician, elektronik punya orang atau komputer punya orang. They know. Tapi sedihnya mereka tidak pergi cari orang yang pakar dalam Islam untuk bertanya. Maka perkataan Islam, kadang-kadang orang Islam pun keliru.
So apa maksud Islam? Ringkaskan. Islam datang daripada perkataan tiga perkataan root word ya. Okey. SLM lah, sin lam mim. Dalam perkataan ini dia dapatlah salam, dapatlah salimah dan dapatlah aslamah. Berarti daripada SLM ini boleh dapat ketiga-tiga perkataan ini, the root words. So salam maksudnya selamat, sejahtera, aman, damai, harmoni dan sebagainya. Salimah maksudnya keaslian, ketulinan. Aslamah maksudnya tunduk, patuh, taat, tunduk, patuh sepenuhnya secara sukarela kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ketiga-tiga perkataan ini kalau kita lihat, mana satu perkataan yang mewakili Islam sebenarnya, agama Islam? Aslamah. Taat, patuh, tunduk sepenuhnya secara sukarela kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya Islam. Tetapi kita boleh gabungkan ketiga-tiga perkataan ini. Macam mana nak gabungkan? Untuk mencapai perkataan salam tu kan, selamat, sejahtera, aman, harmoni, damai dan sebagainya. Untuk mencapai selamat, sejahtera, aman, damai, kita kena gunakan sumber yang tulen, salimah. Yang asli, yang tulen, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan taat, patuh, tunduk secara sepenuhnya secara sukarela kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya Islam. Berarti ringkasan, kalau orang tanya apa maksudnya Islam, okey, menyerah diri ataupun taat ataupun patuh ataupun tunduk. Just one word boleh represent semua. Muslim maksudnya apa? Muslim adalah mereka yang taat kepada perintah Allah. Mereka yang ikut perintah Allah. Okey, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka golongan ini mereka dipanggil Muslim. So kadang-kadang orang campur, macam saya di barat ya, bila saya tanya orang barat, do you know the difference between the word Islam and Muslim? Ramai di kalangan kata Islam is Muslim is one of the same thing. Bagi mereka sama. Nampak tak kekeliruan? Kadang-kadang bila saya balik ke Malaysia, saya dah bagi ceramah di sekolah agama. Bila tanya anak-anak murid kat sekolah agama, apa bezanya? Apa maksud Islam? Apa maksud Muslim? Ada pula student yang bila murid yang belajar agama, dia jawab balik apa? Dia kata Islam dalam bahasa Arab, Muslim dalam bahasa English. Nampak tak? Kadang-kadang mereka pun keliru. So, pendekkan cerita, Islam tu din, agama, a way of life. Muslim adalah mereka yang mengikut, mereka yang follow, mereka yang ikut, maka dipanggil Muslim. Berarti kalau Muslim Muslim ni diberi pilihan tau. Nak taat atau tak nak taat, nak ikut atau tak nak ikut. Okey? Berarti kalau nak nilai mana-mana agama, janganlah lihat pengikutnya. Lihatlah sumber kitabnya. Tapi kalau mati-mati mau lihat pengikut, no problem. Janganlah lihat pengikut yang paling teruk. Lihatlah pengikut yang paling baik. So siapa-siapa yang nak kenal Islam, saya bagi contoh yang paling baik dalam Islam kepada mereka. Bacalah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itu pandangan saya mengenai perkataan ini. Wallahu alam. Okey, baik, Brother Lee. Alhamdulillah, satu penjelasan yang sangat jelas bahawa kita boleh bezakan apa itu Islam dan juga Muslim. Sebenarnya saya juga dapat terima banyak daripada non-Muslim ya. Contohnya apabila kita lakukan chat secara online, di mana kita dapat berhubung dengan orang di Filipina, di Latin Amerika dan sebagainya. Antara soalan yang selalu mereka tanya ialah, mereka tak dapat bezakan, Brother Lee, iaitu mereka ingat Muslim tu adalah Islam, Islam itu adalah Muslim. Dan antara satu lagi salah tanggapan di kalangan mereka ialah mereka cakap, macam contohnya lah, berkenaan dengan orang Islam. Dia cakap, oh, kenapa yang kau mesti nak kena sampaikan dakwah kepada kita, sedangkan ramai lagi di kalangan orang Islam menurut mereka masih lagi tidak mengamalkan agama ataupun tidak menunjukkan atau menampilkan apa Islam yang sebenar. Antaranya, kita bagilah, kata Islam is the best religion. Tetapi kadang-kadang kita nampak orang Islam kita pakaian yang sangat tidak sopan ataupun tidak kemas. Contohnya lah, dia tak jaga kebersihan contohnya. Yang kedua, mungkin mereka kata tu, oh kau kata Islam itu hebat, kenapa masih ada, kalau kita lihat contohnya macam maaf kata di Malaysia, di kalangan orang-orang yang dalam penjara contohnya, yang paling ramai sekali statistik dia adalah orang Melayu, orang Islam.
Jadi ini semua telah menyumbang kepada mereka kata, oh kenapa kita nak kena pilih agama kamu sedangkan followers of Islam sendiri pun tidak betul contohnya. Jadi minta Brother Lim untuk insyaAllah. Silakan. Okey, dua soalan tadi. Dua soalan. Soalan pertama tadi adalah kenapa kita perlu sampaikan mesej Islam kepada mereka. Padahal ramai orang Islam sendiri pun tak faham ataupun tak amalkan Islam. Now, bagi kita, tugas kita sebagai seorang Islam, kita kena bagi tahu orang bukan Islam dulu. Tugas kita bukan pergi mengislamkan orang. Our job, tugas kita bukan bagi hidayah lah, nada. Bukan mengislamkan orang. Okey, tugas kita ni Allah perintahkan kita, kalau kita baca surah Al-Baqarah surah kedua ayat 272, tugas kita menyampaikan. Menyampaikan kepada siapa? Kepada orang Islam dan menyampaikan kepada orang bukan Islam. Dua-dua bergerak seiring. Dua-dua bergerak seiring. Tugas kita just to share the information, just to share the knowledge. Okay, bagi tahu dia the guidance is come from God. Where the Quran Allah say that tugas kamu menyampaikan. Hidayah urusan Allah. Berarti so bila sebut tentang isu hidayah tu, beritahu orang tu, that is not our job. My job is just to convey the message to you. Okay? The rest all, who can convert you? Only God can convert you. We can't. Our job is just to share with you. Dan cakap dengan dia, saya tak nafikan. Saya setuju kita ada orang Islam yang tak amalkan Islam dan jauh, kadang-kadang buat perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam. Betul? Sebab itulah saya beritahu awal-awal tadi, Muslim adalah golongan yang taat ataupun mengikut perintah Allah. Taat kepada perintah Allah. Now, kita ada dua jenis Muslim. Satu yang taat, satu yang tak taat. Yang tak taat ni ada dua golongan. Satu golongan, dia jahil. Kadang-kadang dia lahirkan dalam keluarga Islam. Tetapi dia tidak mengenali agama Islam. Dia dibesarkan sekular. Dia dibesarkan langsung tak ada agama. So bila amalan dia, orang lihat, oh your name, your Muslim name, you should be a Muslim, but your action doesn't look like a Muslim, for example. So, ramai orang akan judge Islam dengan lihat Muslim. Sebab itulah saya kata, saya bagi contoh lah. Mungkin contoh ni senang nak faham sikit. Kalau saya bagi you sebuah kereta ya, Mercedes Benz contohnya. Kalau you bagi seorang pemandu yang tak pandai memandu, yang tak pandai memandu, yang tak ikut undang-undang, okey, dia accident, kereta tu hancur, salahkan kereta tu tak baik ke, salahkan orang itu tak betul. Berarti kita semua setuju, kita salahkan driver, tak salahkan kereta. Sama juga agama Islam tu Mercedes. Kalau you letak orang yang tak ikut ajaran, tak ikut bimbingan, tak ikut perintah, dan dia terbabas buat perkara yang tak elok, salahkan dia ke salahkan agama? Sebab itulah saya selalu ingati orang, nak nilai agama bukan melihat pengikut. Kalau contoh, kalau kita nak lihat pengikut, saya ambil semua agama pengikut yang paling teruk. Apa akan berlaku? Maka semua agama tak betul. Sebab itulah dalam Islam, semua agama ada pengikut, banyak pengikut yang penganut yang ikut, ramai juga di kalangan mereka yang tak ikut. Berarti kalau nak kenal mana-mana agama, janganlah lihat pengikut tu, lihatlah sumber ajaran kitab tu. Itulah cara yang paling tepat bila kita nak nilai mana-mana agama. So kita kena bagi orang tahu bahawa if you want to know a religion, look at the scripture, because the guidance of the religion is come from the scripture. But if you were to look at the followers have the choice to obey or to disobey, or the follower can even misunderstood the message. Therefore, if you were to judge a follower, you make a huge mistake. Any religion, regardless, any religion. So if you want to understand any religion, look at the source, not look at the followers. Baik, itu satu penjelasan yang sangat cantik Berlim, sebab apa? Kita dapat bezakan ataupun kita filter bahawa apabila kita nak menilaikan seseorang itu, hendaklah kita lihat kepada
kitab mereka ataupun dia punya scriptures lah, macam mana Brother Lim sebut. Dan saya percaya daripada apa yang Brother Lim sebut itu, kalau sekiranya kita ada penonton yang sekarang sedang menonton ni daripada kalangan non-Muslim sekalipun, kita sangat mengalu-alukan kalau sekiranya anda mempunyai sembarang soalan ataupun anda mungkin ada kekeliruan terhadap agama Islam, bolehlah terus hubungi kami insyaAllah secara private ke, boleh hubungi page kami insyaAllah. Dan kepada sahabat-sahabat kita yang sedang menonton, saya juga mengajak untuk share. Mudah-mudahan kita tidak tahu Allah nak beri hidayah ini kepada siapa. Mungkin daripada perkongsian yang telah pun disampaikan oleh Brother Lim ataupun daripada saya, mungkin ada seseorang itu Allah bukakan hati mereka untuk memeluk Islam. Jadi teruslah share video ini insyaAllah dan tinggalkan komen. Dan saya nak tanya lagi beberapa soalan yang agak kontroversi sikit lah Brother Lim selepas ni insyaAllah soalan-soalan pedas. Tetapi sebelum tu saya nak menjawab beberapa komen yang ada sini. Alhamdulillah kita ada saudara ODCR yang selalu mengikuti program kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tanya apa tajuk hari ni ya bro? Okey, hari ni kita punya tajuk ialah sebarkan salam. Alright, so kita ada juga saudara Bazid yang selalu juga mengikuti program kita daripada Muar Jelas. Ada saudara Daniel Ban yang mengatakan keterangan Bro Lim yang mudah, ringkas dan meyakinkan, terbaik. Alright, so kita ada juga Zikri Yusof. Dia kata sehebatnya pemahaman Islam mereka. Alhamdulillah, ini semua ilmu Allah. Kita cuba tahu sikit-sikit saja. Okay, alright, so dan kita ada lagi beberapa komen yang kosong tak nampak pula kat sini, tetapi yang saya nampak seterusnya ada daripada Cik Siti Zaliha mengatakan Alhamdulillah pencerahan yang sangat jelas. Okay, alright, so saya nak teruskan. Brother Lim, saya nak tanyakan soalan ini sebenarnya soalan yang mungkin ramai di kalangan pendakwah, mungkin mereka tu tertanya-tanyalah. Soalan dia begini Brother Lim. Kita tahu di kalangan contohlah asatiza kita ataupun di kalangan orang Islam kita yang membaca Al-Quran, yang membaca hadis, mereka tahu bahawa dakwah itu ataupun mengajak non-Muslim kepada agama Islam itu ada satu perkara yang wajib. Malah kalau kita tengok di kalangan para asatiza sendiri pun mungkin tak ramai yang berkecimpung ataupun terlibat dengan dakwah non-Muslim. Yang kebanyakanlah, maaf kata, saya tak kata semua tetapi saya tak generalize ya. Maksud saya kita nampak hanya segelintir yang kecil saja yang melakukan kerja dakwah non-Muslim, dan kita nampak yang ramainya adalah bukan daripada background Islamik ataupun tidak membesar daripada pendidikan Islam. Jadi minta Brother Lim penjelaskan kenapa agaknya mereka tidak melakukan kerja dakwah ini. Terima kasih Brother Fadli. Soalan yang agak kontroversi. Saya kena ulas dengan cara yang berhati-hati. Apa yang saya nak sebut di sini adalah saya tak nafikan kebanyakannya ilmuwan-ilmuwan Islam yang mereka pergi belajar banyak tahun mengenai bidang-bidang Islam, contoh Quran, hadis, sirah dan sebagainya. So kepakaran mereka, bila mereka belajar degree, master, PhD, mereka lebih fokus kepada bidang yang mereka belajar tu. Dan tugas mereka bila kembali nak mengajar bidang itu kepada umat Islam supaya lebih boleh faham bidang itu dengan elok. So sebenarnya daripada sudut mereka ni, mereka telah menjalankan kerja-kerja dakwah. Okey, daripada dakwah ni supaya orang Islam boleh faham dan boleh gunakan untuk menyampaikan kepada orang bukan Islam. Okey. Now, tapi kalau nak sebut tentang terus menerus, saya rasa kadang-kadang mereka bukan tak buat pada. Saya rasa mereka buat. Hanya mereka tak buat macam kita buat contohnya. Sebab itu bidang kita kan. Kita buat secara terbuka. Kita buat secara dialog, secara debat, secara sharing. Kita pergi, kita pergi street dakwah. Kita buat open mosque. Kita buat macam-macam. Kita jemput non-Muslim datang. So, mereka biasanya buat one on one. Lebih kepada one on one, friend to friend. Tetapi mereka ni tidak buat secara besar-besaran. So saya dapat lihat ramai ilmuwan-ilmuwan Islam, mereka ada buat kerja-kerja dakwah atau bimbing mu'alaf. Okey, hanya mereka tidak ambil itu sebagai kerja full time mereka sebab mereka telah ada kerja full time yang mereka belajar tu. So bererti itu satulah. Dan saya dapat lihat ramai di kalangan mereka pun ada usaha untuk cuba ada dialog,
non-Muslim, cuba ziarah non-Muslim, buat macam-macam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hanya saya mungkin nak menyuruh, nak mengajak ilmuwan-ilmuwan Islam, mungkin sebab mereka lebih arif, mereka lebih banyak ilmu mengenai Islam. Okey, ada dua cara. Satu cara, ajar kami ilmu Islam, biar kami sampaikan pun boleh. Ataupun mari join kami, sama-sama kita sampaikan. Sebab mereka ni mereka mempunyai ilmu yang begitu hebat sekali. Kalau kita boleh make use of them, belajar ilmu dia, ataupun mereka bersama dengan kami, maka lebih mudah kita dakwah kepada non-Muslim. Berarti what we do is, ada di kalangan mereka akan cakap, bagi keterangannya adalah mereka buat bidang dia, lain pendakwa buat bidang-bidang dia dan sebagainya. Itu saya setuju. Tetapi kalau bidang kami, contohnya mengaji Quran, kita dapat cari ustaz-ustazah. Mana-mana aja boleh mengaji Quran, betul? Kita ada ramai. Tapi nak cari pendakwa yang boleh menyampaikan dakwah, ramai tak? Limited edition. Limited edition. Therefore, saya menyerulah, saya mengajaklah, marilah bantu kami, marilah join kami, marilah pimpin kami untuk dakwah kepada non-Muslim. Jom, let's do together lah. So bagi saya setuju, saya agree that mereka jalankan tugas mereka, dakwah, mengajar bidang yang dia ajar, dia belajar, dan kita buat bidang kami. Tapi kalau kita ada keperluan, kita boleh minta mereka tolong. So we can work together lah, actually complement one another. So itulah sedikit pandangan saya tentang soalan yang pedas ini. Wallahu a'lam. Okey, baik, Brother Lim, terima kasih atas penjelasan tadi. Kalau saya boleh tambahkan sikit, Brother Lim, daripada apa yang mungkin kebanyakan lah di kalangan orang yang buat dakwah ni, kita nampak bukan mereka itu datang daripada akademik ataupun mereka itu banyak mungkin bergaul ataupun mempunyai latar belakang yang contoh mereka itu keluar daripada kejahilan kemudian menyampaikan dakwah dan sebagainya. Tetapi di sini, Brother Lim, dalam masa yang sama juga saya lihat ada segelintir lah di kalangan para asatizah ni, mereka sangat bersungguh-sungguh turun padang. Macam antara contohnya, saya kenal satu ustaz ni yang banyak melakukan kerja-kerja dakwah di Sempurna contohnya. Dia siang hari macam hari-hari biasa dia mengajar tadabbur Al-Quran. Kemudian apabila berhujung minggu, dia akan pergi ke Sempurna, jumpa dengan kaum bajau, dakwah kepada mereka, bantu mereka bina masjid dekat pulau-pulau di sana. Dan saya nampak itu adalah satu orang kata tu limited edition punya ustaz lah. Memang tak ramai. Dan saya juga ada nampak lah beberapa ustaz yang saya tahu mereka itu melakukan kerja-kerja dakwah, contohnya mereka masuk ke kampung orang asli contohnya, dan mereka banyak membantu komuniti orang asli untuk belajar tentang Islam, Alhamdulillah. So kita ada beberapa komen di sini, Alhamdulillah. Saya bacakan dulu. Kita ada saudara Ben mengatakan Assalamualaikum Bro Lim, Bro Fad. Waalaikumsalam. Kita juga ada Atung Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben Ui cakap let's do it. Mengajak menyeru pada sahabat-sahabat yang menonton, insya-Allah kita semua sama-sama kita gerakkan dakwah ni. Okey, selepas ni ada satu lagi soalan yang lagi pedas saya nak bagi kepada Brother Lim, tetapi tunggu sebentar insya-Allah. Okey, so ada lagi satu komen daripada saudara Ahmad Afifi Dia katakan di sini Okey, alright. So, insya-Allah dia ada satu soalan, tetapi soalan anda insya-Allah saya akan bacakan di penghujung program ini, insya-Allah. Kita ambil dulu soalan-soalan yang contohnya yang saya nak berikan kepada Brother Lim, insya-Allah. Okey, kita ada juga daripada Arpa, ni cik ni selalu memang tontonlah, Alhamdulillah. Assalamualaikum, Hajan Noh daripada Negeri Sembilan Alhamdulillah. Okey, baik. So Brother Lim, saya nak pergi ke soalan yang pedas dulu sebelum saya ambil soalan-soalan daripada penonton kita, insya-Allah. Okey Brother Lim, saya nak tanyalah, ni satu soalan ni. Ini soalan yang agak macam kontroversi jugalah. Okey Brother Lim, saya biasa dengar dan saya biasa terkena sendiri juga. Di kalangan orang Islam kita sendiri, mereka tanyakan saya begini, Brother Lim. Dia tanya, kenapa kau nak pergi dakwah kepada orang lain? Orang yang kau tak kenal contohnya ataupun public. Apa pasal kau tak nak dakwah ahli keluarga kau dulu? Jadi
dalam masa yang sama, menurut kefahaman saya ialah kita nak kena pastikan keluarga kita semua sempurna sampai ke tahap mana saya tak tahu, barulah kita boleh berdakwah kepada orang luar. Itu satu. Dan nombor dua, saya biasa juga dapat beginilah, kenapa kita nak dakwah dengan non-Muslim sedangkan kita punya orang Islam sendiri ramai lagi jalan yang mungkin belum lagi jalan ataupun mempraktiskan Islam dengan betul. Jadi minta Brother Lim penjelaskan insya-Allah. Okey, terima kasih Brother Fadli. Dua soalan sebenarnya. Satu soalan adalah kenapa kita nak pergi dakwah kepada non-Muslim sedangkan kita sepatutnya berdakwah kepada ahli keluarga kita sendiri, betul? Sebab soalan ni bagus sebenarnya. Soalan ni memang betul. Dalam Quran sebut, Qul anfusakum alaikum nara. Bahawa tugas kita ni menyelamatkan diri kita dan juga ahli keluarga kita. Berarti dakwah kita ni kena sepatutnya mula daripada diri kita dan ahli keluarga kita. Kemudian baru kita pergi ke orang luar. Itu saya setuju dengan yang soalan yang Brother Fadli sebut tadi. Memang betul. Kita kena selamatkan diri kita dulu, ahli keluarga kita seperti yang disebut dalam Quran. Dan kemudiannya kita sampaikan kepada orang yang sama ada orang Islam atau orang bukan Islam. Itu yang pertama. Saya lupa soalan kedua pada. Ada another question you ask, second part of the question. Okey, soalan kedua begini Brother. Dia tanya, kenapa kita nak kena dakwah dengan non-Muslim sedangkan masih ramai lagi orang Islam yang mungkin tidak mengamalkan Islam? Ya, okey. Kenapa kita perlu berdakwah kepada non-Muslim? Sedangkan ramai orang Islam jauh daripada Islam, tak amalkan Islam dan sebagainya. Betul? Okey. Dia begini. Sebab itulah saya sebut tadi, bagi saya, kalau sebut tentang dakwah ni, okey, dakwah ni dia kena tengok keadaan diri kita, kemampuan kita, suasana kita, okey. Kalau orang yang sekeliling kita ni adalah orang Islam saja, maka kita buat islah. Kita betulkan umat Islam. Tapi bila kita dikelilingi oleh orang bukan Islam, maka kita dakwah kepada bukan Islam. Tetapi kalau suasana yang kita duduk ni adalah campur, maka kita buat dua-dua seiring. Berarti mungkin sahabat punya pandangan adalah soalan yang sama, Brother Fadli tanya adalah kita sepatutnya berdakwah kepada orang Islam dulu sebelum kita dah dakwah kepada orang bukan Islam. Kita nak pastikan orang Islam semua bersedia dulu. Semua dah baik, alim, warak, jadi malaikat dulu. Baru kita dah dakwah kepada orang bukan Islam, maka hari itu tak akan berlaku, tak akan datang. Sebab zaman Nabi Muhammad SAW, baginda sendiri zaman Nabi, ada tak orang Islam yang tak amalkan Islam? Ada. Nabi katalah apa dalam hadis? Nabi rasa nak apa? Nak orang yang tak datang solat berjemaah, Nabi nak pergi bakar rumah mereka. Simbolik lah, bukan pergi bakar betul-betul. Poin di sini adalah, ada tak ramai orang tak amalkan Islam zaman Nabi? Ada. Nabi ada kata tak? Nabi ada kata, okey, since ada ramai orang Islam tak pergi solat berjemaah, tak amalkan Islam, maka kita berhenti dakwah dulu. Kita fokus kepada bina mereka dulu. Sehinggalah mereka macam kita, macam Nabi, macam malaikat, barulah kita dakwah kepada orang bukan Islam. Ada ke? Tak. Baginda terus buat dakwah kepada orang Islam, dakwah kepada orang bukan Islam, dua-dua seiring. Dua-dua seiring. Tapi kadang-kadang ada orang pula dia kata, saya rasa kita kena buat islah dulu, sesama Islam dulu. Kalau orang yang kata dia mesti buat islah dulu, sesama Islam dulu, kepada non-Muslim kemudian, itu saya nak hujah sedikit. Hujah dia, mana satu lebih penting dulu. Okey? Okey, begini. Kalau ada accident, dua motosikal accident, pop. Dua-dua penunggang motosikal ni baring ke atas lantai, satu baring saja tak bergerak dah. Satu lagi, sakit. Kalau kita berada di situ, kita nak selamatkan mana satu? Yang sakit ke yang baring? Percaya kata saya, kebanyakan akan jawab yang sakit. Bagi saya, lebih penting nak selamatkan adalah yang baring yang tak bergerak tu. Yang sakit tu, you dah tahu dia hidup. Yang tak bergerak tu mungkin dalam keadaan kritikal nak mati kata hidup kan. So kita sepatutnya pergi menyelamatkan yang baring dulu. Berarti kita kena tahu mana satu lebih penting dulu. Kalau nak tengok kalau kita nak bincang dakwah dulu ke islah dulu. Okey? So, mana satu?
So kita akan selamatkan yang lebih Kritikal. yang critical. Seolah-olah macam inilah. Kalau orang tu Islam, walaupun dia lemah, walaupun tak berapa amalkan, walaupun dia jahat, tetapi dia Islam tak? Dia akhirnya masuk syurga tak? Tapi bukan Islam, hidayah tak sampai, bukan Islam, kalau dia mati akhirnya masuk mana? Umumnya kita kata dia masuk neraka. So mana satu lebih penting? So menyelamatkan orang daripada api neraka ke? Ataupun menyelamatkan orang yang akhirnya akan masuk syurga? So mana satu lebih kritikal? So bagi saya, kalau nak hujah lah, sekadar nak hujah, nak menang. Tapi bagi saya bukan begitu. Yang paling penting tu, kita buat mengikut keadaan. Okey? Kalau jumpa non-Muslim, dakwah. Jumpa orang Islam, islah. Kita buat dua-dua seiring. Buat mengikut kemampuan. Jangan pilih. So itu pandangan saya. That is the safest way, that is the best way. Seperti dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam. Okey, baik Brahim. Terima kasih atas penjelasan tadi. Saya nak selepas ni ada satu lagi soalan sebenarnya nak saya tanyakan berkenaan dengan apa yang kita bincangkan ni tadi. Tetapi sebelum itu saya nak ambil dulu soalan daripada saudara Ahmad Afifi ni. Saya rasa ada dia punya relevance ataupun dia ada dia punya relevan dengan apa yang tadi kita bincang, iaitu dia bertanya begini Brahim. Ada orang tua-tua kata nak dakwah kena ada ilmu. Dia orang tak ada ilmu, jadi macam mana nak dakwah? Pakcik-pakcik, makcik-makcik kata mereka tidak layak berdakwah. They say let the scholars do the job. Apa yang kita boleh katakan kepada mereka ataupun nasihat kepada mereka, Brahim? Silakan. Terima kasih kepada Fadli. Siapa tanya tadi? Ahmad ya. Saudara Ahmad Afifi. Yeah, I leave the question on the screen so that easy I can reply his message. Now, orang tua-tua kata kita dalam Islam kita ikut kata Allah, kata Nabi ya, bukan orang tua-tua. Itu yang pertama. Nak dakwah kena ada ilmu, itu saya tak nafikan. Perlu ada ilmu. Tapi kalau ilmu tu subjektif. What do you mean ilmu? Kalau kita tengok Muaz masuk Islam, Nabi perintahkan dia pergi Yaman. Dia baru syahadah. Pergi Yaman, pergi menyampaikan Islam. Dia belum belajar apa-apa lagi. Hanya boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Dia telah pergi menyampaikan dakwah di Yaman. So orang tua-tua cakap macam ni, perlu ada ilmu ni. Nak dakwah kena ada ilmu. Saya nak tanya, Muaz ni, dia ada ilmu tak berdakwah? Dia hanya pergi menyampaikan. Apa itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya rasa semua orang yang masuk Islam pasti kenal 2 ayat ini. Betul tak? So, itu satu contoh. So, kalau kita tengok para sahabat, adakah mereka semua ni ulama-ulama belaka? Mereka banyak ilmu? Tidak. Apa yang mereka tahu sedikit, Nabi kata menyampaikan mengenaiku walaupun kamu tahu 1 ayat. Dia tak kata kamu perlu ada banyak ilmu dulu. Nabi kata walaupun kamu tahu 1 ayat. Okey. So dia kata kalau tak cukup ilmu dia tak layak menyampaikan dakwah. Maka itu bercanggah dengan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata menyampaikan mengenaiku walaupun kamu tahu 1 ayat. Convey even you know 1 ayat. So kita tak perlu jadi pandai untuk menyampaikan. Okay. So let the scholar do the jobs. Okay. Biar ulama-ulama do the job. Okay. Okay. Dia begini. Mungkin saya bagi satu contoh, satu ayat ya. Satu contoh, satu ayat dalam Quran. Wal as inna insana lafi khusr. Illa allazina amanu amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini adalah demi masa manusia dalam kerugian. Ayat ini sebut apa? Melainkan mereka yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran. Saya ulang sekali lagi. Ayat ini sebut demi masa manusia dalam kerugian. Disebut tentang apa? Semua manusia, Muslim, non-Muslim. Melainkan mereka yang beriman, amal soleh, berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran. Kalau ulang balik, beriman dan amal soleh dan berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Dan kalau kita lihat ayat nombor 3, tak ada masa dah kupas semua. Yang nombor 3 tu,
berpesan-pesan kepada kebenaran. Apa maksudnya? Amal makruf, nahi mungkar. Maksudnya apa? Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Persoalan saya, apa kebaikan yang paling elok kita lakukan? Mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah. Okey? Okey? So sekarang ni, apakah kemungkaran yang kita boleh mencegah? So non-Muslim banyak syirik kepada Allah. Mencegah. Bererti dalam ayat ini sebut kita kena buat islah, kita kena buat dakwah dua-dua seiring. Okey? Tapi dia tak kata kerja ni untuk ulama saja. Dia rujuk kepada semua orang Islam. Tapi dakwah ni mengikut kemampuan, dakwah ni mengikut keadaan dan buat yang terbaik mengikut keadaan dirinya. So bererti mungkin ada soalan yang Ahmad ini, ada perkara yang saya boleh setuju, ada perkara yang saya kurang setuju. Tapi boleh tak Ahmad, we agree to disagree agreeably. Ya. So itulah pandangan saya mengenai soalan yang ditanya tadi. Wallahu alam. Okey, baik Brother Lim. Kalau saya boleh tambahkan sedikit lah daripada apa yang Brother Lim kongsikan. Ya, saya setuju. Seperti mana Nabi Muhammad SAW bersabda, balighul anni wala ayat, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Dan kita tahu para sahabat pun apabila mereka masuk Islam, contohnya kita lihat pada Abu Bakar radhiyallahu an, apabila dia dapat message Islam itu, dia terus bersyahadah. Kemudian dalam tempoh masa kurang daripada 2 minggu, dia telah pun berjaya untuk bawa 10 orang sahabat lain kepada agama Islam. Dan mereka pun bersyahadah. Pada waktu itu kita bayangkan, Abu Bakar saja tahu apa? Dia tahu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu saja. Itu sangat tepat dengan apa yang Nabi Muhammad SAW bersabda, iaitu convey from me even if it is one verse. So dari situ kita boleh lihat sebenarnya dakwah ni memang saya setuju kita perlu ada ilmu. Jadi saya menyeru kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton, carilah ilmu macam mana nak sampaikan dakwah kepada orang bukan Islam. Dan IDT ada sediakan khidmat untuk melatih. Bolehlah hubungi mereka insya-Allah. Dan kalau contohnya makcik-makcik ataupun pakcik-pakcik yang sedang menonton, mungkin orang kata tu nak datang kelas mungkin susah, saya ada satu cadangan lain. Kalau sekiranya makcik-makcik, pakcik-pakcik boleh labuh kepada mereka yang melakukan dakwah. Contohnya, kalau anda ada kenal mana-mana NGO ataupun ada kenal mana-mana pendakwah yang buat dakwah non-Muslim, sumbanglah kepada mereka. InsyaAllah apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka kerjakan, kerja-kerja dakwah ni, anda juga dapat sebahagian share daripada dia. Macam contohlah, kita tahu mungkin orang ahli perniagaan, mereka tu sibuk dengan urusan berniaga dia. Tetapi mungkin dia ada kelebihan wang. Jadi dia mahukan sebahagian ataupun mahu sumbang kepada dakwah, dia bolehlah beri kepada NGO seperti IDT ke atau lain-lain NGO yang ada. InsyaAllah apa yang mereka lakukan tu anda pun dapat manfaatnya insyaAllah. Okay, alright. So seterusnya sebenarnya saya ada satu lagi soalan Relim. Ada beberapa lagi soalan yang masuk daripada ruang komen. InsyaAllah kita akan jawab sebentar nanti. Tapi saya nak dahulukan ini. Ini sebenarnya soalan yang tempoh hari agak kontroversial sikit lah. Dan saya percaya ramai juga non-Muslim yang terkejut. Dan mereka pun banyak ada yang tak puas hati lah daripada apa yang mungkin dikatakan secara orang cakap tu public lah. Tetapi insyaAllah ini tak ada kena-mengena dengan sesiapa yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ini hanyalah untuk perkongsian secara ilmiah. Bagaimana kita nak menerangkan kepada non-Muslim berkenaan dengan statement ini. Iaitu statement dia begini Balim. Kenapa sejahat-jahat orang Islam dia ada chance masuk syurga, tetapi kenapa sebaik-baik orang bukan Islam dia tetap akan masuk neraka? Silakan Bali. Jawapannya pasport. Pasport Okey. Dia begini. Orang Islam yang jahat banding dengan orang bukan Islam yang baik. Senang cerita. Okey. Orang Islam, sebab bila dia sebut orang Islam maksudnya apa? Dia akui tak la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Dia akui. So dia beragama Islam. Tetapi
dia jahat, dia buat perkara yang tak elok dan sebagainya. Selagi dia tak syirik kepada Allah, okey, dia buat jahat, melainkan Allah ampunkan dia. Kalau tidak, dia mungkin dia kena pergi ke neraka sementara. Sementara tu kena fahamlah maksudnya sementara tu macam mana. Dan kemudian akhirnya dia akan masuk syurga sebab dia orang yang beriman. Hanya dia lemah, hanya dia buat jahat. Boleh faham? So, kalau ikut statistik, kalau ikut keadaan dia macam ni, yes, dia ada peluang masuk syurga. Selagi dia tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Non-Muslim, mereka dia buat baik. Mereka banyak buat baik, tak pernah buat jahat. Okay? So, masuk syurga ni adalah apa? Kita beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW dan kita tidak melakukan syirik kan? So, non-Muslim ini dia buat baik. Okay? Saya setuju mereka buat baik. Tapi mereka beriman tak kepada Allah dan Rasul? Itu satu persoalan sekarang. Bukan saja mereka tak beriman, malahan kebanyakan mereka syirik kepada Allah. Contohnya. Okay. Now, saya bagi satu analogi lah supaya senang kita nak faham sebab jawapan ni sangat panjang. Analogi macam ni. Orang Islam seolah-olah menunggang motosikal, tiap-tiap hari masuk minyak di Petronas RM10 untuk 10 tahun. Bukan Islam sebab banyak buat baik kan. Seolah-olah dia bawa Mercedes-Benz, hari-hari masuk minyak RM100 untuk 10 tahun. Selepas 10 tahun, Petronas sediakan hamper yang besar bagi sahabat yang menunggang motosikal. Sebab dia walaupun dia hanya sedikit kebaikan yang dia ada, orang jahat ni dia ada kebaikan tau. Dia baik dengan mak bapak, dia baik dengan isteri, dia baik dengan anak. Dia ada perkara yang baik. Bukan semua jahat, semua yang tak elok. Tapi dia main baik sikit aja. Macam masuk minyak RM10 lah. So 10 tahun dia dapat hamper. Logically, orang yang buat baik ni, dia macam seolah-olah masuk minyak RM100 setiap hari untuk 10 tahun. Setuju tak? Hamper dia kena 10 kali ganda lebih banyak daripada yang Muslim tu. Sebab dia RM100. Logically, memang betul. Tapi dia tak dapat apa-apa. Kenapa? Sebab dia tak ada real reward. Dia tak ada bonus link ke, real reward ke, dia tak ada membership card ke, dia tak ada pasport ke, dia tak ada license ke dan sebagainya. So, disebabkan dia tak ada membership, kalau you tak ada member, you masuklah berapa banyak duit minyak pun, you akan dapat tak hamper. You tak dapat markah, you tak akan dapat hamper. So, itu maksud saya. Tetapi bagi mereka yang rasa kamu ni rugi, contohnya, tak dapat. Jangan risau. Saya ada satu tawaran kepada kamu. Okay? Kamu boleh dapat semua balik. Bukan saja semua. Okay? Contoh sekarang ni dia hanya perlu jadi member saja. Dia hanya perlu lafaz atau mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay? Ini dipanggil invisible membership card. Hanya lafaz saja dia akan dapat. Bukan dia akan dapat segala-gala yang dia buat sejak kecil sampai sekarang. Kebaikan yang dia buat kepada ibu bapa dia, ahli keluarga dia akan dikumpulkan jadi pahala bagi dia. Dan bukan saja itu, Allah akan ampunkan segala dosa dia lagi. Malahan dosa-dosa yang dia ada tu Allah akan tukar jadi pahala bagi dia. Bayangkanlah orang yang masuk Islam. Berarti kamu masuk sekarang, kamu dapat claim balik. Ada tak mana-mana tempat you masuk sekarang, you dapat claim sejak lahir? Ada. Islam boleh claim semua kebaikan yang kamu buat sejak lahir. Allah ampunkan dosa dan Allah tukar dosa kamu yang seberapa banyak yang kamu ada akan jadi pahala bagi kamu. Yang disebut dalam surah Furqan, surah ke-25 ayat 70. So kalau kita lihat balik sekarang, does it make sense? If you are not member, how can you complain? Regardless how much money you spend for the petrol in this petrol station, you won't get anything because you are not member. So in Islam, sebab itulah even though he's a member, even though he just refill 10 ringgit a day, but still will accumulate. At end of the day, he entitled certain hamper, certain reward from the petrol station. So wallahu alam.
Okey, baik Brother Lim, saya rasa insyaAllah ni sebenarnya satu topik yang panjang. Saya rasa kalau Brother Lim cakap untuk jawab sepanjang 5-6 minit ni sebenarnya tak justify sangatlah answer dia. Sebab tapi saya rasa macam ni Brother Lim, apa kata hari Sabtu ni memandangkan kita mempunyai satu lagi sesi live bersama kita sembang berkenaan dengan orang isu-isu seperti begini. Contohnya macam kenapa orang Islam yang tinggal di keliling, contohnya orang bukan Islam tinggal di keliling di tempat yang tidak ada orang Islam contohnya, dan mereka tak dapat maklumat tentang Islam, adakah mereka itu berpeluang masuk syurga? Dan mungkin kita akan juga bincang apakah kenapa orang bukan Islam yang tahu Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul tetapi tetap mereka tidak mahu mengikut dia. Apa yang menghalang mereka untuk memeluk Islam contohnya. InsyaAllah soalan-soalan begini kita akan bincangkan pada hari Sabtu dengan panjang lebar insyaAllah. Memandangkan sesi yang terakhir saya dengan Brother Lim, jadi kita mungkin ada extension jugalah pada hari itu insyaAllah. Okey, baik Brother Lim, saya nak terus pergi ambil ke soalan seterusnya. Kita ada beberapa soalan sebenarnya dekat sini. Saya ambil dahulu daripada Atong Haris Okey, maaf kalau saya sebut salah nama dia Atong Haris. Okey, dia tanya begini Brother Lim, kenapa kita orang Melayu susah nak dakwah ke masyarakat Cina dan India di Malaysia? Ini kalau nak tanya ni sebenarnya saya orang Melayu, Brother Lim orang Cina. Jadi mungkin saya jawab soalan ni. Okay. Alright. Okay, so insyaAllah saudara Atung, terima kasih atas soalan anda. Kenapa kita orang Melayu susah nak berdakwah kepada masyarakat Cina dan India? Itu sebenarnya satu soalan yang sangat common, sangat biasa kita dengar. Iaitu antara punca ataupun sebab ialah kita orang Melayu ni mungkin kita ada niat untuk berdakwah tetapi kita tak take the next step. Next step di sini ialah mungkin kita malu nak cakap dengan seseorang itu tentang agama Islam. Itu pertama. Yang kedua, mungkin apa yang menghalang kita ialah kita tak tahu macam mana nak mula. Kita ada niat tapi tak tahu macam mana nak mula. Dan ketiga ialah mungkin kita rasa dan diri kita ni tak cukup ataupun ada banyak kelemahan, sebab itulah kita tak mampu menyampaikan mesejnya kepada orang lain. Jadi antaranya ialah sebenarnya ini adalah satu seperti budaya orang Melayu ni. Kadang-kadang tu ada para pekata peribahasa ni lah, jangan jaga tepi kain orang. Contohnya begitulah, buat hal sendirilah. Kamu dengan agama kamu dan mereka dengan agama mereka. Kita kadang-kadang menggunakan ayat Al-Quran seperti surah Al-Kafirun. Engkau dengan agama engkau dan aku dengan agama aku. Tetapi poin di sini ialah saya nak sebut, apabila kita lihat pada surah Al-Kafirun contohnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah bermula dengan perkataan kul. Kul di situ bermaksud apa? Katakanlah wahai Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad SAW sudah pun tidak ada bersama kita sekarang, tetapi katakanlah itu sekarang kepada kita yang kena sampaikan. Dan kita tahu bahawa dalam Al-Quran itu sendiri mempunyai 332 ayat yang Allah mula dengan perkataan kul, katakanlah. Jadi sebenarnya kita kalau lihat daripada surah Al-Kafirun tu, kita janganlah ambil yang belakang tu saja. Dan apabila kita ambil belakang tu, sebenarnya kita holding ourselves back. Kita meletakkan diri kita tu, posisi kita ke belakang. Sebab apa? Kita rasa, oh biarlah dia dengan agama dia, kita dengan agama kita. Tetapi sahabat, saya mengajak ataupun menyeru apabila kita dah ada niat tu, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dah beri kita pahala dah. Kita just need to take one more step. Dan kita mengajak ramai-ramai, jangan semua nak fokus kepada orang Islam saja, tetapi juga kitalah sampaikan kepada orang bukan Islam. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Dan kita tahu juga sahabat-sahabat kita yang mungkin contohnya tinggal di sekitar Kuala Lumpur ke Klang Valley, mungkin Penang, Johor, kita tinggal di kalangan orang bukan Islam yang ramai ataupun seimbang, contohnya 50-50. Ini sebenarnya Allah kasih bonus, Allah nak kasih you bonus reward. Mana tahu disebabkan anda buat dakwah, berpeluang buat dakwah ni, anda dapat pahala daripada apa yang anda usahakan. Sebab kita tahu bahawa kalau kita lihat, tak semua orang Islam dapat can buat dakwah non-Muslim. Terus terang saya kata, kenapa? Sebab apa? Saya akan bagi satu contoh. Rasa-rasanya orang yang tinggal dekat negara yang majoriti Muslim, contohnya kita ambil negara seperti Pakistan.
Pakistan almost 100% adalah orang Islam. Agak-agak dia ada peluang tak berjumpa dengan orang bukan Islam secara semuka. Itu anda cuba fikirkan dan pertimbangkan. Malah Allah letak kita di sini, di Malaysia ni, mungkin di Klang Valley ke ataupun di Penang dan sebagainya, Allah meletak kita di sini with a purpose. Begitu juga apabila kita lihat, kadang-kadang kita nampak orang Islam keluar negara, sebenarnya kita tu menjadi ambassador kepada agama Islam. Dan saya rasa inilah satu peluang keemasan yang Allah bagi kita. Hendaklah sama-sama, tak kira lah bangsa apa sekalipun. Jangan cakap orang Melayu. Sebenarnya ini masalah dia bukan tergantung pada bangsa. Tetapi apabila kita tidak mempunyai fikrah ataupun kita tidak mempunyai keinginan untuk orang kata tu sayang. Sebenarnya one of the reason pun saya rasa is because mungkin kita kurang sayang kepada non-Muslim kot. Maaf katalah, kalau anda sayang, you can do anything for the person to save them ataupun selamatkan mereka daripada azab yang Allah janjikan kepada orang yang tidak beriman, insya-Allah. Okey, baik, itulah sedikit perkongsian. Kalau Brother Lee nak tambah sikit. Saya tambah sikit. Okey, Atong Haris. Kenapa kita orang Melayu susah nak berdakwah? Sebenarnya mungkin Atong Haris ni, maksud kamu dakwah ni bercakap, pergi menyampaikan, pergi menyuruh, pergi menjemput, pergi berhujah. Mungkin pandangan you dakwah daripada situ. Dakwah perkataan ni amat luas. Sebenarnya bukan Melayu susah nak buat dakwah. Melayu telah melakukan kerja dakwah. Ramai orang masuk Islam kerana sikap Melayu. Kerana contoh orang Melayu. Saya bagi contoh. Ramai perbuatan orang Melayu ni sangat-sangat bagus. Saya rasa kadang-kadang mungkin bangsa lain kena ikut. Sebab budaya yang sangat-sangat cantik. Contoh, orang Melayu ni bila anak jumpa mak bapak, apa dia akan buat? Peluk. Betul? Cium. Ini suatu budaya yang menunjukkan betapa hormatnya anak terhadap mak bapak, betapa rapatnya hubungan mak bapak, betapa rapatnya keluarga itu. Cantik tak? Cantik. Dan bukan saja itu, bila tengok budaya Melayu, walaupun dia keluarga susah contohnya, kalau kita pergi rumah dia, ziarah contoh, mereka akan sediakan apa yang mereka ada. Sekurang-kurangnya mungkin teh dengan biskut pun, atau ada pisang goreng ke, mereka akan sediakan. Orang Melayu bila kahwin, dia buat sederhana. Dia buat mengikut kemampuan. Okey, dan bila nak nikah, kawan-kawan, jiran-jiran, saudara mara semua akan datang membantu. Akan tolong. Itu satu amalan yang sangat cantik. Okey, bukan saja itu. Kalau ada aksiden kat tepi jalan, siapa yang biasa akan tolong? Bererti apa yang secara masih ada, apa yang saya sebut di sini adalah sebenarnya ramai orang Melayu telah buat kerja-kerja dakwah dah. Kadang-kadang mereka kerja beramanah, mereka rajin, mereka ni peramah, mereka ni banyak membantu. So daripada akhlak, daripada amalan mereka, tengok, kalau kita tengok bagi bantuan, menolong masyarakat yang susah dalam COVID-19 ini, sebagian besar orang Islam, orang Melayu. Berarti bukan orang Melayu tak buat. Mungkin orang Melayu yang buat dakwah, bercakap, berhujah tu kurang sikit. Tetapi berdakwah daripada sudut dakwah bil hal, daripada akhlak, dakwah bil mal. Ramai yang buat street dakwah orang Melayu. Okay. Dakwah bil mal buat kebajikan, dakwah bil kitab, bagi risalah-risalah. Hanya mungkin dakwah bil lisan kurang sikit. Tetapi ada. Contohnya Fadli. Contohnya sahabat saya, Engku Fauzi. Ustaz Muhammad Amin. Contohnya. So ramai di kalangan Melayu yang saya kenal, mereka buat dakwah. Hanya saya rasa kita kena faham kenapa. Lepas tu apa yang menyebabkan mereka susah nak bergerak. Kita bantu mereka dalam bahagian itu. Dan insya-Allah mereka akan turun padang. Mereka akan buat. Saya percaya. Kalau tidak, kalau tengok dakwah IDT dapat bergerak dengan begitu baik sekali disebabkan derma, zakat ataupun orang yang infak kepada IDT. Siapa yang infak? Melayu. Nah, mereka jalankan kerja dakwah lah. Hanya mereka sumbang, kami sampaikan saja. So berarti bukan orang Melayu susah kurang buat, hanya daripada sudut hujah mungkin kurang. Lain-lain banyak. Wallahu alam.
Ya, saya sangat setuju dengan Brother Lim, apa yang Brother Lim sebut. Sebenarnya ramai juga yang, bukan cakap ramai lah, tetapi ada segelintir juga sahabat-sahabat kita. Contohnya kita ada macam Syafiq Apandi yang buat dakwah dia sebagai mosque tour guide. Dan kalau kita tengok dekat Putrajaya, Masjid Putra ataupun Masjid Biru di Shah Alam, mereka yang menjadi sukarelawan yang menyambut tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Taala datang ke masjid daripada kalangan non-Muslim, kebanyakannya adalah orang Melayu. Bukan langsung tak ada. Tetapi mungkin tak ramai yang ke depan untuk bercakap. Dan saya sangat setuju dengan Brother Lim, dan banyak pergerakan dakwah yang kita buat. Contohnya tak kisahlah mana-mana NGO yang ada dekat Malaysia pun di luar negara, macam kalau luar negara of course lah, macam AIRA contohnya, kebanyakan yang menyumbang untuk usaha ini adalah orang Melayu di Malaysia, yang di negara yang kita cinta ni. Dan saya percaya bahawa walaupun mereka tak keluar, orang cakap tu become the frontliners of dakwah, tetapi mereka juga telah pun menyumbang daripada back end untuk support mereka, insyaAllah. So sebenarnya kenapa tak susah nak buat dakwah kepada orang India dan juga orang Cina ni, sebenarnya orang kata tu, dia tergantung kepada orang itulah, individu tu. Tetapi saya percaya anda boleh buat, insyaAllah, dengan latihan, dengan orang cakap tu, sekiranya anda usaha, insyaAllah Allah akan pemudahkan segalanya. Alright, so saya nak pergi kepada soalan seterusnya. Kita ada daripada soalan daripada Johari Muhammad Noor, Brother Lim. Dia akan beri salam. Assalamualaikum. Saya nak bertanya, kalau sekiranya lah kita ni masih lagi banyak dosa dan mungkin kurang sempurna, tapi ada rasa cenderung nak ajak sahabat-sahabat yang belum Islam suka dengan Islam, boleh ke diteruskan usaha ini? Silakan Brother Lim. Alhamdulillah, sahabat Johari, sebenarnya kalau ada niat saja nak menyampaikan, insya-Allah pahala dah dapat dah. Ada niat. Yang pertama tadi soalan mula dengan kita masih lagi banyak kelemahan, banyak dosa dan sebagainya. Sahabat Johari ini baca ayat Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 53 dan 54. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu telah menzalimi diri kamu, kamu telah buat silap, buat dosa, berpalinglah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah dan Allah akan ampunkan segala dosa kamu. Kalau kita secara jujur bertaubat kepada Allah, Allah akan ampunkan semua dosa. Berarti kamu tak ada dosa lagi. Bila kita dah bertaubat, tak ada dosa lagi. Allah telah ampun semua. Sekarang ni, daripada kita dah tahu kita dah bertaubat dan kita ada niat nak menyampaikan, kita akan dapat pahala dah. So, cenderung nak mengajak sahabat yang belum Islam kan? So, bagi saya, mungkin saya tengok soalan tu, belum Islam, suka dengan Islam. Kalau orang yang minat dalam Islam, cara yang paling cepat yang kamu boleh belajar, saudara Johari, itu adalah, kalau kamu ada kawan yang minat, buat appointment dengan Fadli atau saya ataupun mana-mana, biar kami terangkan Islam kepada dia dan kamu duduk di sebelah. Kalau kamu dapat dengar beberapa kali, kamu ada idea dah. Lepas ini jumpa non-Muslim, apa nak cerita. Dan sebaik-baiknya kamu rakam apa yang kami cerita. So di situlah kamu dapat belajar macam mana nak menyampaikan. Jadi kadang-kadang kita susah nak menyampaikan, takut nak menyampaikan disebabkan kita kekurangan ilmu, kekurangan information, kekurangan hujah. So itu sebabnya buat kita susah nak buat. Tapi kalau kita sudah ada ilmu semua, percayalah kata saya, mana-mana kamu pergi, kamu nampak saja non-Muslim, kamu tak akan berhenti bercakap. Kamu nampak sesama orang Islam pun, kamu tak akan berhenti bercakap. Wallahu alam, harap jawab soalan tadi. Okey, Brother Lim, saya nak tambahkan sikit daripada soalan yang sahabat kita tanyakan. Kita tahu mungkin di kalangan saudara-saudara kita yang Muslim, mereka itu mempunyai kawan kerja contohnya ataupun kawan kenalan yang rapat. Tetapi itulah kadang-kadang orang cakap ni, kita bila dah kawan rapat ni memang betul kita boleh berbual apa saja pun kan.
tetapi bila mana tu kadang-kadang nak buka mulut nak cakap pasal Islam ni pun sebenarnya berat tau Brother Lim. Jadi apakah advice yang Brother Lim boleh bagi untuk contohnya mereka yang rasa susah untuk menyampaikan Islam walaupun dengan jiran sendiri ataupun dengan kawan akrab? Silakan. Yang penting bila kita nak menyampaikan, pertama kita kena ikhlas, kita jujur, kita memang sayang kepada kawan bukan Islam. Itu yang pertama. People can see sincerity from you. Yang pertama. Yang kedua, jangan bergerak sebagai you yang mempromosi agama. Kamu sepatutnya bergerak sebagai orang yang ketiga. Macam mana? Cakap dengan kawan bukan Islam, I heard, my friend went to this program. It sounds interesting. It's open for the non-Muslim. And then you can ask whatever question. I also want to learn about my religion. Free or not? Come join me lah. We go together lah. So nampak tak? Dia tak nampak macam kita, jom, I nak jemput you pergi ceramah. Dengar ceramah. Orang takut kan? So you kena tahu macam mana nak buat macam, wow, there's a place that, interesting that where this place is giving information. And not only you can listen, then you can ask whatever question you want. And the best thing is that they will now ask you to embrace Islam. They will just deliver the message. You buat orang bukan Islam rasa, boleh pergi tanya. And kalau boleh you bagi dia contoh. For example lah, usually people ask this question. Bagi dia soalan, lepas tu bagi dia, cakap dengan dia, are you interested to know the answer? If you're interested, let's go lah, we go together. So, ada macam-macam cara yang kita boleh ajak non-Muslim, tetapi dia tak terasa kita nak berdakwah. Boleh faham? Itu cadangan saya kepada yang tanya soalan tadi. Wallahu alam. Okey, so baik, Alhamdulillah. Saya rasa itu dapat menjawab soalan daripada sahabat kita tadi yang bertanyakan. Dia katakan terima kasih, sama-sama juga. Saya ada satu lagi soalan di sini daripada sambungan daripada soalan saudara Ahmad Afifi ya. Dia bertanya begini, Allah itu Maha Pengampun, hanya dosa syirik saja yang tak diampunkan, betul tak? Jadi kalau saya boleh, Brother Lim boleh sebutkan insya-Allah ayat-ayat Quran tu. Okey. Surah An-Nisa surah keempat ayat 48 juga ayat 116. Kita kena baca dengan konteks ya. Kalau you baca ayat itu, saya tak baca ayat seterusnya dan konteksnya, itu jadi masalah. Memang betul. Satu-satu dosa yang Allah tak akan ampun adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyekutu sesuatu dengan Allah. Tetapi melainkan kalau kata Allah tak akan ampunkan, melainkan dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, Allah akan ampunkan walaupun dosa syirik. Berarti sebab itulah dalam surah Az-Zumar tadi dia kata apa? Wahai orang-orang yang beriman. Okey? Sekiranya kamu menzalimi diri kamu, berpalinglah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, Allah akan ampun dosa kamu. Berarti memang betul syirik dosa yang Allah tak akan ampun kalau orang mati itu dalam keadaan syirik. Yes. Tetapi ada tak peluang, ada tak masa yang dia akan bertaubat? Berarti kalau orang tu bertaubat, syirik dosa semua tu Allah akan ampunkan. Ya. Sebab itulah Allah suruh kita despair not the mercy of Allah. Turn to Allah, repent to Allah, submit to Allah, and Allah will forgive all your sin. So bacalah ayat-ayat Quran tu. Wallahu alam. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey Brother Lim, saya rasa kita dah sampai kepada penghujung program kita, dah terlebih masa sebenarnya ni. Dah lebih daripada 1 jam. You nak mau continue lagi ke atau kita berhenti di sini? Asking me? Yes. I'm okay. Up to you. Kita tanya audience, mau kita teruskan ke ataupun kita sambung hari Sabtu? Atau hari Sabtu kita bincang soalan pedas. Oh, memang hari Sabtu saya nak kumpulkan semua soalan-soalan pedas lah. Jadi saya mengajak jugalah sahabat-sahabat yang sedang menonton, insya-Allah boleh jemputlah kawan-kawan yang bukan Islam. Kita sebenarnya terbuka kepada saudara bukan Islam kita. Contohnya mereka nak tanyakan soalan, apa sekala soalan bolehlah tanya. Dan don't worry, tak ada orang akan kecam you, tidak ada orang akan apa orang kata tu salahkan you dan sebagainya. You are free to ask anything about Islam, insya-Allah. Kita di sini, kita insya-Allah dengan sedikit ilmu kita hari ini, kita cuba untuk memberi pencerahan-pencerahan yang mudah untuk anda faham, insya-Allah. Okey, baik. Mungkin kita ada satu lagi yang saya nak kongsikan di sini. Okay, so insyaAllah Brother Lim, saya rasa
ada sahabat-sahabat kita yang sedang menonton, suruh teruskan. Okey. Alright, terima kasih kepada saudara Hilmi Okey, memandangkan malam ni ialah malam Jumaat malam yang sangat mulia, insya-Allah kita tambah masa sikitlah Bradley. Okey, so ada seorang lagi sahabat kita ni, masih orang yang sama, sahabat kita Johari, dia bertanyakan begini Bradley. Saya pernah diberitahu di akhirat nanti orang-orang yang tak sempat masuk syurga yang kenal kita akan dakwa kita, betul ke? Ini kita biasa dengar iaitu contohnya lah, mungkin kalau saya faham apa yang saudara Johari cuba untuk sampaikan, iaitu berkenaan dengan contohlah, kita ni tahu kebenaran, kita ni dalam agama Islam, tetapi kita ada kenalan yang bukan Islam, di mana kita dekat dunia ni kita hidup dengan dia mesra, kawan baik, boleh pergi minum kopi, boleh main futsal, boleh main badminton sama-sama, tetapi satu benda kita tak buat untuk dia, iaitu kita tidak pernah menceritakan dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah betul di mana kita ni akan boleh didakwa di depan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, bahawa kita ada kawan Fulan bin Fulan yang berkawan baik dengan aku di dunia tetapi tak menyampaikan Islam? Silakan Rayli. Terima kasih sahabat Johari kalau tak silap saya. Dan dia begini. Yang pertama, memang dia ada hak untuk dakwa sebab dia ada hak untuk mengenali agama Islam di dunia ini. Tetapi Allah juga akan lihat keadaan kita, kemampuan kita. Okey, kadang-kadang kita berdakwah bil hal dan akhlak yang baik. Kita baik dengan jiran, kita dah sampaikan dakwah dah sebenarnya, mengikut kemampuan level kita. Maka kita, sebab kita tak pandai bercakap, contohnya kita tak mahir, maka kita tunjuk yang baik, kita ada makanan, kita bagi jiran, kita ziarah jiran bila sakit, kita tolong bila jiran ada masalah. Itu dakwah. Dan bila kita dah sampaikan dakwah ikut kemampuan kita, walaupun dia dakwah kita di mahkamah Allah, di padang mahsyar nanti, boleh sama ada dakwaan tu boleh diterima atau tidak. Boleh faham tak? So itu pertama, kita kena, kalau boleh, kita buat mengikut kemampuan kita, cuba buat apa yang boleh menyampaikan ikut keadaan kita. Sama ada akhlak yang baik, contoh yang baik, sama ada kita bagi bantuan, sama ada kita ada bagi risalah-risalah, sama ada kita bercakap-cakap, berbincang. Sebab itulah saya galakkan kalau boleh masjid-masjid mewakili jemaah masjid di satu taman, saya cadangkan begini. Okey, kita kumpulkan sedikit dana, kita cetak buku risalah yang bagus-bagus, yang kualiti, yang warna, dan kita letak buku itu supaya orang dapat kenal agama Islam. Dan kita letak di setiap rumah bukan Islam. Ada usaha tak kita nak sampaikan Islam kepada mereka? Boleh faham ke? Ataupun kawan-kawan you yang non-Muslim yang baik, kita selalu kawan. Bila dia hari jadi, kita bagi dia hadiah baju dan kita selit satu buku untuk dia untuk baca. Ada sampaikan tak? Ada sampaikan. Berarti ada macam-macam cara. Tapi yang penting ni, memang betul Allah akan soal kita. Tetapi kalau itu yang terbaik, that's it. Tapi kalau kita boleh menyampaikan, kita sengaja sorok, kita tak nak bagi tahu, kita sengaja tak nak sampaikan, maka kita kena jawablah. Jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa alasan yang kita ada? Sebab itulah saya nak jemputlah semua muslimin muslimat, selagi kita ada nyawa, selagi kita boleh bernafas, selagi Allah bagi kita boleh bergerak, Allah bagi kita boleh makan, boleh hidup, boleh buat sesuatu, ruangkanlah masa sedikit untuk kerja-kerja Allah, kerja-kerja dakwah ni. Kerja-kerja Allah ni. Okey? Tugas-tugas yang Allah amanahkan kita. Sebab kenapa kita ruangkan masa begitu banyak untuk dunia semua saja? Kenapa tak boleh ruangkan sedikit, ambilkan sedikit masa untuk menjalankan, untuk menyampaikan kerja-kerja dakwah. Supaya di akhirat nanti, kita tak perlu jawab. Macam saya bagi satu contoh. Saya tulis kat saya punya Facebook banyak tahun yang lalu, saya ajak kawan-kawan bukan Islam saya semua, saya kata ajak mereka supaya memeluk agama Islam. Saya ada ajak tak? Saya ada ajak. So di padang mahsyar nanti bila disoalkan, saya ada ajak mah. You sendiri tak nak terima, contohnya lah.
Tapi apa yang saya buat adalah saya cuba buat lebih daripada tu. So, itulah saya galakkan kalau kita nak lebih supaya kita tak perlu bertanggungjawab, tak perlu dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datanglah belajar. Minggu depan 5-6 hari bulan di IDT Center Kuala Lumpur. Kami ada dakwah IDT 102. Saya amat mengalu-alukan anak ini nak jemput siapa-siapa yang ada masa, yang ada free time, daftarlah kursus ini, ikutlah kursus ini sebab kita akan tunjukkan teknik-teknik macam mana nak menyampaikan Islam kepada non-Muslim. Dan saya ada satu topik yang kalau kamu dah hafal itu, jumpa non-Muslim, semua kamu boleh sampaikan insya-Allah. Wallahu alam. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibrahim atas penjelasan itu. Saya rasa itu dah cukup padat lah untuk insya-Allah kita faham ya. Sebenarnya ini adalah satu realiti yang kita harus tahu bahawa kita ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, dan kita juga ada satu tugas yang sangat-sangat penting, iaitu amal ma'ruf nahi munkar. Dan kita tahu perkara makruf yang paling besar sekali ialah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara yang paling besar sekali kemungkarannya adalah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua clear dah sebenarnya, kita tak boleh lari daripada dua ni sebagai seorang Muslim. Jadi insya-Allah lah, semoga saya doakan, saya dan Brother Lim, kita doakan sesiapa yang saja yang sedang menonton ni, mudah-mudahan Allah pemudahkan untuk membuat kerja-kerja dakwah mengikut kemampuan anda insya-Allah. Sebenarnya orang kata dakwah is easy. Betul, dakwah is easy. But when you know how to do it. Tak semestinya kalau you cakap dakwah is easy, tetapi anda tak tahu, tak mula, tak praktis, InsyaAllah dia sampai bila-bila pun tak akan jadi easy for you. Okay, alright, so insyaAllah. Okay, Brother Lim, saya mungkin nak tanyakan satu lagi soalan. Memandangkan kita masih ramai lagi di kalangan sahabat-sahabat kita yang masih menonton, dan iaitu sekarang ni Alhamdulillah, Brother Lim, kita lihat contohnya lah, kadang-kadang kita timbul satu kerisauan. Kita, orang kata tu, mungkin saya ambil contoh lah Brother Lim. Kita tahu di kalangan kita ni, di dalam negara Malaysia ni masih ramai lagi yang mungkin belum terdedah dengan maklumat Islam yang benar. Contohnya lah, mungkin maaf kata kalau saya boleh sebut ni, di kalangan mungkin akhbar ataupun surat khabar daripada media, mungkin apa yang ditampilkan tentang Islam itu tidaklah begitu, tidak cantik. Maksud saya di sini ialah mungkin ada isu-isu yang orang kata tu, contohnya lah merempit. Maaf katalah, saya tak condemn mak rempit. Maksud saya cuba ambil contoh saja, iaitu mungkin diorang sebut tentang mak rempit, tentang buang anak dalam penjara. Pada statistik paling tinggi adalah orang Islam, Melayu lah. Jadi kadang-kadang timbul pula satu kerisauan lah dia ada di dalam diri saya sendiri, dan saya percaya ada juga di kalangan orang bukan orang Islam kita sendiri. Jadi kita punya kerisauan ni ialah kita takut nak sampaikan Islam sebab kita takut nanti orang bukan Islam rasa diorang rasa macam inferior complex lah. Saya pernah dapat ni satu message ni lah. Jadi macam mana kita nak hilangkan tu rasa inferior complex itu apabila kita nak menyampaikan dakwah? Yang penting tu, kita kena jujur dengan dia bahawa saya tak nafikan ada ramai orang Islam yang nakal, yang kurang asam. Tak nafikan. Tapi yang penting sekarang kita kena bagi tahu di awal-awal bahawa sebenarnya orang Islam ni ada dua golongan. Satu golongan Islam yang mereka beragama Islam dan mengamalkan Islam berdasarkan sumber Islam, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi pada masa yang sama juga, kita mempunyai satu golongan lagi, dia Islam sebab mak bapak dia Islam, dia mewarisi agama daripada mak bapak. Sebab satu-satunya negara di dunia, bangsa itu dilahirkan automatically agama itu adalah Malaysia. Orang Arab pun tak begitu. So ada ramai di kalangan kita mewarisi agama, tapi mereka kenal tak agama Islam? Mereka faham tak? Mereka terima tak? Itu jadi masalah. Sebab itulah bagi tahu ada dua golongan. So bila kita bagi tahu dia, ini panggil safeguard. Kalau dia dengar, lain kali bila dia kata, kenapa orang Islam macam ni, kita punya jawapan adalah, sahabat,
You are right. Jangan cakap you're wrong. You are right. You are talking about the second category of Muslim. You ingat lagi tak dulu saya pada bagi tahu kamu, ada dua jenis golongan orang Islam. Satu yang beragama Islam, yang dia amalkan Islam mengikut ajaran kitab Quran dan Sunnah. Satu lagi mereka mewarisi. Dan kamu sedang bercakap tentang orang yang mewarisi agama Islam daripada mak bapak. Bukan mereka memeluk, bukan mereka betul-betul faham. Sebab itulah. So kamu cerita tentang golongan itu. Dan kalau kamu betul-betul mau kenal Islam, kamu kena lihat orang yang amalkan Islam berdasarkan sumber. Contoh yang paling baik yang saya boleh saya perkenalkan kepada kamu adalah contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cubalah baca kitab Sirah Nabawi. Bacalah Sirah Nabawi. Okey? Dan di situlah orang tu kita kena bagi dia faham. Sama juga kalau dia tak faham macam ni, you tanya dia, adakah semua orang beragama Buddha macam malaikat? Tak buat jahat. Dalam agama orang Cina, Buddha, ada tak orang minum arak? Ada tak orang judi? Ada tak orang buat perkara yang tak elok? Okey? Tapi dalam Islam, kita tidak tuduh agama tu tak betul. Kita hanya kata orang beragama Buddha tu, dia tidak ikut ajaran agama Buddha. Nampak tak? Kita very clear. Kadang-kadang kita ada orang Kristian yang tak elok. Contohnya. Tapi kita hanya kata Kristian tu mungkin dia tak faham ajaran Kristian, mungkin dia tak ikut ajaran Kristian, ajaran Kristian tidak ajar begitu. Berarti we are very clear. Okay? Nak nilai agama bukan melihat pengikut. Kalau lihat pengikut sampai bila-bila pun tak habis cerita. Nak nilai agama, tengoklah ajaran kitab tu. Okay, itu satu. Yang kedua, carilah orang yang dalam bidang agama tu yang pakar untuk menerangkan Islam kepada kamu dan mudah untuk kamu faham Islam lebih elok. So itulah pandangan saya. Wallahu alam. Okey, baik Brother Lim. Saya nak minta Brother Lim last kali lah sebelum kita insyaAllah habis program ini, iaitu berkenaan dengan tajuk yang kita kongsikan lah, iaitu hari ini, iaitu tajuknya ialah Sebarkan Salam. Kami faham bahawa Brother Lim di IDT sedang berhasrat untuk membuka satu lagi center di Kota Kinabalu, iaitu kita tahu di sana sebenarnya sangat memerlukan daripada segi ilmu pengetahuan tentang Islam. Dan saya percaya IDT ingin juga melahirkan para pendakwah yang baru di mana mereka itu mempunyai kebolehan untuk bercakap tentang Islam, boleh berhujah tentang Islam dan insya-Allah juga boleh berhadapan. Orang kata jadi frontliners of dakwah. Jadi sebenarnya saya nak mengajaklah kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton ni, kalau sekiranya anda mempunyai kelebihan ataupun anda ingin menurut serta sebagai sukarelawan ataupun menyumbang daripada segi tenaga, kewangan, bolehlah salurkan kepada akaun yang tertera di bawah skrin itu. IDT sekarang masih lagi memerlukan banyak lagi dana, iaitu untuk membeli, contohnya lah kalau sekiranya anda nak sponsor lah, ada banyak option sebenarnya. Anda boleh sponsor belikan aircon ke, boleh belikan mic dan sound system ke, anda boleh sponsor beli satu kerusi untuk orang duduk belajar ke. Sebenarnya banyak option. Yang anda perlu buat hanyalah hubungi IDT, boleh tanya apa yang masih kurang ataupun message ke page yang anda sedang tonton live ini, page Brother Lim Juisun. Langsung message, insyaAllah anda boleh dapat maklumat apa-apa yang masih kurang. Dan insyaAllah sesiapa saja yang akan datang ke center itu yang menimba ilmu, dapat ambil ilmu yang bermanfaat, anda juga dapat pahala yang sama dari apa yang mereka manfaatkan itu, insyaAllah. Bayangkan, sebenarnya ni satu benda yang, satu peluang keemasan lah bagi saya. Satu offer yang sangat-sangat hebat. Cuba Allah, kalau kita tengok ini sebenarnya orang kata dia punya reward tu kita tak nampak sekarang. Bayangkan kalau kita boleh nampak reward dia, saya percayalah Brother Lim, kita tak payah minta pun orang dah bagi dah. Okay. So insyaAllah lah, kalau kepada sahabat-sahabat kita yang sedang menonton, yang ingin menyumbang, saya just share sekejap dia punya poster dekat sini. Bolehlah ambil maklumat daripada skrin anda ni, boleh screenshot. InsyaAllah anda sumbanglah berapa tak kisah pun. Kalau anda nak buat monthly, RM1 satu bulan ke,
RM1 one day pun boleh, satu hari RM1 pun boleh, nak jumlah, nak bayar zakat pun boleh, nak sedekah berapa banyak pun boleh, terpulang kepada anda. Dan sekiranya anda mempunyai skill ataupun anda tu nak sumbang daripada segi technical skill, contohnya anda bagus dalam buat design ataupun video editing ataupun apa saja yang anda punya kepakaran, nak jadi tenaga mengajar dekat KK pun secara sukarelawan, ajar fardu ain kepada saudara baru, bagi tahu kami, ada kenalan ke siapa-siapa, insya-Allah kita manfaatkan apa yang ada dan yang Allah berikan, insya-Allah. Okey, baik. So saya rasa itulah penghujung program untuk malam ini. Alhamdulillah, saya rasa perkongsian yang sangat-sangat baik dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton dan memberi komen dan juga share video ini. Dan saya percaya memang betul lah Brother Lim, saya dah mula rasa macam sedih lah program Sinar Ilmu ni dah nak ke habis. Jadi kita tahu lagi banyak orang yang sedang menunggu-nunggu episod-episod yang akan datang, tetapi saya nak mengajaklah kepada sahabat-sahabat sedang menonton, jangan lepaskan peluang bersama kami pada hari Sabtu, sesi terakhir saya bersama dengan Brother Lim, di mana kita akan kongsikan banyak lagi isu-isu yang pedas-pedas orang kata, dan juga isu-isu yang orang kata tu dakwah contemporary, di mana kita tu membincangkan isu-isu di mana mungkin masa lampau mereka tidak menghadapi, tetapi sekarang dimandakan orang cakap tu modernization, cabaran daripada segi kefahaman Islam dan sebagainya semakinlah mencabar. Okey, insya-Allah itu sajalah perkongsian daripada saya dan juga Brother Lim. Kalau sekiranya ada silap dan salah, maafkan kami. Dan yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Dan kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sembarang soalan, ada kawan non-muslim nak belajar Islam, ada kawan mu'alaf nak lebih mempertingkatkan ilmu, bolehlah hubungi Brother Lim Juisun di IDT Center ataupun boleh menghubungi saya, Fadli Burhan, insya-Allah. Kita sentiasa akan membantu sedaya upaya kita, apa yang kita mampu, insya-Allah. Okey, baik. Dari itu kami akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.